Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bihi nasta'in. Amma ba'du, Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah. Pertamanya saya panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya juga dapat kita berkumpul pada malam ini untuk kita meneruskan pengajian kita. Sebenarnya pada malam ini bukanlah masa kelas saya sebenarnya. Tapi pihak jawatankuasa minta malam ini saya hadir dan sepatutnya saya ada kelas lain ni. Minta hadir untuk buat penutup kelas kita. Bukan penutup, penangguhan. Kalau tutup kan tak ada kelas lagi kan. Penangguhan kelas. Kerana tuan-tuan kita akan, bagaimana yang kita maklum bahawasanya kita akan menghadapi bulan Ramadan. Tak lama lagi. Dan dia kira berapa hari dia lagi, dalam 2 minggu itulah, lebih kurang. Betul? Dalam 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi kita akan menghadap bulan Ramadan. So maknanya seharusnya persiapan-persiapan kita untuk menghadap bulan yang besar ni lah. Kerana kita tahu bulan Ramadan ini bulan yang kita tunggu-tunggu. Bulan yang kita tunggu, berapa bulan kita tunggu? 11 bulan. Kalau nak lahir orang, nak lahir kelahiran dah 11 bulan dah lahir dah. Tapi dia nak buat macam mana kan? Dia 11 bulan baru lahir. Jadi maksud saya ialah kita tunggu dia begitu lama. So maknanya seharusnya lah hari-hari yang besar seperti macam ini kita sambut dia dengan cara besar. Dengan sambut dengan besar macam mana? Makna persiapan kita tu biar besar. Persiapan kita tu biar meliputi. Macam orang nak buat kerja kahwin lah kan. Yang nak kahwin anak kita dengan menantu kan. Tapi kenapa rumah kita cantik kan? Kenapa itu kita buat? Kenapa ini kita buat? Nak buat masak, nak buat makan, catering apa semua, balai itu begini. Kenapa tu? Kerana nak menerima hari yang besar itu. Begitu juga kaedahnya bulan Ramadan ini kita nak menerima kedatangan bulan yang begini besar bagi kita. Dia macam pengantin lah. Macam pengantin. Jadi kita kena bersiap sedia dari segi personality kita. Orang Arab kata jasadan wa ruhan wa aqlan. Jadi persiapan kita itu merangkumi 3 perkara. Yang pertama sekali jasad kita, tubuh kita. Yang kedua roh kita. Bala nak menghadapi hari yang besar ini, nak beribadat dengan penuh roh kita, dengan penuh keyakinan kita. Jadi roh, kemudian persiapan fizikal, badan, persiapan roh dan juga mental kita. Kalau kekuatan mental kita tak kuat, takut tengah jalan kita akan tewas. Kerana ulama membagikan bulan Ramadan ni pada 3. Dia kata awaluhu rahmah wa nisfuhu maghfirah wa akhiruhu atqu minan nar. Dia ada 3 tangga. 3 tangga. Makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Tangga makin tinggi lah memang. Tangga yang pertama 10 yang pertama. Tangga yang kedua 10 yang kedua. Tangga yang ketiga 10 yang ketiga. Naik tangga 10. Mana 30 mata dia. Jadi kalau kita nak naik tangga 30 ni, maknanya kena buat persiapan. Oleh kerana itu tuan-tuan, dalam satu hadis yang saya jumpa, yang saya baca, dan hadis ini masyhur, man istaqbala Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menerima kedatangan bulan Ramadan
penuh dengan keyakinan, keimanannya bahawa bulan ini menawarkan banyak kebajikan, banyak kebaikan. Apa dia dapat? Ghufira ma taqaddama min dhanbi. Akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Maknanya kita tahu dalam hadis yang lain Nabi bersabda, dia kata ma baina Ramadan wa Ramadan mukaffir lidzunub. Di antara Ramadan yang lepas dengan Ramadan yang akan datang ni, Ramadan yang akan datang ini pengampun dosa. Tentu sekali Ramadan yang lepas kita dah lepas. Tapi selepas daripada yang lepas ada tak kita buat macam-macam lagi hal? Banyak hal kita buat kan? Banyak hal kita buat. Ada di antaranya Alhamdulillah yang baik kita lakukan. Tapi ada tak yang tak baik? Mungkin ada. Mungkin kita tak kata kita buat benda tak baik. Tapi mungkin ada yang tak baik kita lakukan. Jadi yang tak baik itu, ni nak tunggu bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni akan mengampunkan segala dosa-dosa kita yang kita buat. Antara dua Ramadan yang ini. Itu mukaffir lidzunub. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, kalau dulu kita tengok para sahabat, apabila nak datang bulan Ramadan ni, mereka bergembira sangat. Mereka gembira sangat. Dia akan naik ke bukit-bukit. Kita tak ada bukit sini kan. Bukit dah habis. Bukit Ceng pun dah habis. Tak ada lagi. Budak-budak. Bukit Ceng pun dah tak ada. Dulu saya ada tengok Bukit Ceng. Ada rumah satu atas tu saya pergi dulu. Anak dia buat kerja kahwin. Saya pergi ada satu rumah. Tapi saya tak tahu rumah tu ada tak ada lagi. Bukit tu pun dah tak ada. Dah tak ada. Jadi orang-orang baru, kalau ditanya budak-budak yang baru ni, mana dia Bukit Ceng? Tak ada, dia tak tahu dah. Dah tak tahu lagi dah. Jadi begitu hebat tuan-tuan. Jadi orang Arab, apabila datang bulan Ramadan ni, nak datang bulan Ramadan, mereka akan naik ke bukit-bukit. Dia akan apa kata dia? Ahlan ya Ramadan. Dia kata, ahlan ya Ramadan. Ahlan tu welcome lah. Kalau bahasa Melayu kita welcome. Mereka suka bulan Ramadan datang. Sebab bulan Ramadan ni mereka tahu bulan Ramadan ini akan menawarkan banyak kebajikan pada mereka. Banyak kebajikan. Jadi mereka kata, ahlan ya Ramadan. Ahlan makna welcome lah. Selamat datang bulan Ramadan. Mereka melahirkan kegembiraan dan persiapan mereka untuk menerima kedatangan bulan Ramadan yang mulia ini. So tuan-tuan, kita bagaimana? Itulah. Kita bagaimana? Saya rasa kita pun tak kurang juga. Tak kurang juga kegembiraan kita menerima kedatangan bulan Ramadan. Oleh kerana itu kita tengok ramai orang datang masjid sekarang ni. Dah mula dah orang berpuasa. Khususnya ibu-ibu. Dah mula puasa. Tapi puasa qada lah. Pasal dulu tak puasa. Hari tu tak puasa. Bila nak puasa balik ni, kenalah qada. Itu saya nak ingatkan. Kalau ibu-ibu yang masih ada lagi puasa qada, kena qada. Begitu juga jangan lupa lah bapak-bapak pula. Bapak-bapak pun ada juga yang puasa qada. Yelah, maklumlah minggu puasa lepas kita demam, kita tak sihat, musafir dan sebagainya kan. Dia kata wa in kuntum ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau kita musafir ataupun kita tak sihat, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka naklah kita puasa hari lain, tak salah. Mana kita kalau musafir jauh pergi Kuala Lumpur misalnya kata hari itu, tak nak puasa. Tak apa. Tak ada segi syarak, tak salah. Dari segi syaraknya, tak salah. Boleh. Tapi, kena gantilah. Jangan tak ganti. In kuntum ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jika sekiranya kamu musafir pada hari bulan Ramadan ini, tak dapat berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Naklah kita ganti pada hari yang lain. Ada soalan orang tanya saya.
Ustaz, saya ni hari-hari musafir, Ustaz. Ada je masalah, tuan-tuan. Macam-macam. Hukum ni macam-macam. Kadang-kadang benda yang remeh-remeh pun jadi masalah bagi kita. Kan? Nak baca doa pun susah kan ni. Ada je masalah, tuan-tuan. Jadi, dia tanya saya, dia kata saya ni hari-hari musafir, Ustaz. Sebab apa? Dia duduk Melaka. Dia duduk Melaka kerja Kuala Lumpur. Tak ke musafir setiap hari? Lebih tak dia punya marhalah? Lebih marhalah. Macam. Kalau tidak hari-hari dia tak puasa. Tak dapat dia puasa Ramadan. Saya kata, ya betul lah tu. Ada musafir. Tapi bila kita rasa kita boleh puasa, puasalah. Puasalah. Macamlah. Saya kata, sembahyang kasar, sembahyang jamak kan. Kita daripada Melaka nak pergi Kuala Lumpur. Boleh tak jamak sembahyang? Boleh. Ada orang dia kata, nak buat apa jamak? Banyak tempat boleh sembahyang dia. Tak, itu rosak. Itu adalah kemudahan yang Allah berikan bagi orang yang musafir. Kalau kita kata, tak payah, kita banyak dekat RNR tu boleh sembahyang. Itu maknanya dah melawan hukum Allah. Allah tahu tak ketika dia buat sembahyang kasar tu. Wa in kuntum ala safarin. Kalau engkau musafir. La junah an taksiru. Tak mengapa kalau engkau kasar sembahyang. Itu ayat Quran. Lupa ke Allah ketika dia cakap ayat tu? Lupa ke? Saya fikir tidak. Bukan tak fikir. Memang dia tak lupa. Dia tahu. Tetapi dia nak bagikan kemudahan kepada kita. Ambillah. Jangan kita memberat-berat. Pasal Nabi kata, Nabi suka benda yang ringan-ringan. Tapi mencapai matlamat. Jangan menyusah. Yasiru wa la tu'assiru. Permudah-mudahkan. Jangan persusah-susahkan. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal ketika dia nak dilantik menjadi kadi di Yaman. Itu negeri baru. Rasulullah hantar menjadi kadi di sana. Dia kata yasir wa la tu'assir. Yasir wa la tu'assiru. Ya, Muaz katanya permudah-mudahkanlah. Jangan disusah-susahkan. Tapi walaupun mudah, jangan sampai menggadaikan prinsip agama kita. Mudah, memang agama kita dah mudah pun. Apa yang berat dalam agama kita ni? Tak ada apa yang berat. Semuanya mudah. Mudah dikerjakan. Kerana Allah menjadikan kita, dia tahu tak kita boleh menganut agama Islam? Dia tahu tak boleh kita beramal? Tahu. Dia tahu tak kita boleh buat amal ni? Boleh tak? Allah yang menurunkan Quran kepada kita. Dia tahu tak orang Melayu boleh baca Quran? Tahu, tuan-tuan. Tahu. Wa nunazzilu minal Quran inna anzal, sesungguhnya aku turunkan Al-Quran tu untuk mudah. La ditashka, bukan untuk menyusahkan. Tapi untuk memudahkan. Tapi bagaimana orang kata Quran susah? Tak, sebenarnya tak susah. Sebenarnya tak susah. Cuma kita nak belajar saja. Kalau tak belajar memang susah. Kerana dia bukan bahasa kita, tuan-tuan. Dia bahasa Arab. Dan kalau kita belajar, dalam Quran ada 5 tempat dia kata, Fahal min muddakir. Fahal min muddakir. Fahal min muddakir maknanya, adakah susah? Adakah Quran itu susah? Fahal min muddakir. Adakah Quran itu susah belajar? Adakah susah Quran itu untuk dibaca? Adakah susah Quran itu untuk diamalkan? Adakah susah Quran itu untuk dikerjakan? Ada 5 tempat.
Adakah susah nak belajar, nak baca? Tak. Adakah susah untuk diamalkan? Semua perkara dalam Quran itu mudah diamalkan. Kerana dia apa? Kerana dia tu, kalau kita kerjakan, mendatangkan kebaikan. Bukan mendatangkan keburukan. Mendatangkan kebaikan kepada 5 perkara. Mendatangkan kebaikan pada diri, jiwa kita, pada harta, pada keturunan, pada agama dan pada akal kita. Itu prinsipnya. Semua tu untuk menjaga yang inilah. Itu sebab Quran itu diturunkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nah, bulan yang mulia ini dikumpulkan segalanya. Terkumpul di dalamnya rukun Islam yang 4. Rukun Islam itu ada 5. Satu daripadanya dikumpulkan dalam bulan Ramadan. Yang satu lagi itu tak risau. Itu semua sekali pun boleh buat kalau ada kemudahan. Kalau tak ada kemudahan, tak apa. Kalau tak ada mampu, tak usah buat pun tak apa. Apa dia? Haji. Kalau tak ada kemampuan, tak payah. Jangan susah-susah. Tapi yang 4 ni? Yang 4 ni? Apa dia? Syahadah. Semayang. Apa lagi? Puasa. Zakat. 4 ni. Itu sebab dia 4 perkara ni dikumpulkan dalam bulan Ramadan. Supaya kita dapat memperbaikinya. Itu dia. Dan kita tahu bulan Ramadan ini tentu sekali ada benda yang lebih besar daripada itu. Rukun yang 4 ni memang diterapkan dalam itu. Dalam bulan Ramadan ni. Syahadah paling banyak bulan Ramadan kita buat. Tasyahud itu, semayang dan sebagainya. Semua ada tasyahud. Okay? Semayang. Semayang kita memperbetulkan semayang bulan Ramadan. Sembayang wajib, sembayang fardu digandakan oleh Allah SWT. Tujuannya untuk memperbetulkan. Supaya kita memperbetulkan sembayang. Kalau pula sembayang itu sembayang kita kerjakan di masjid, tentu sekali pahalanya berganda-ganda. Itu sebab bulan Ramadan amat digalakkan sembayang berjamaah di masjid. Sebab pahalanya begitu besar. Pahalanya begitu besar. Sembayang fardu digandakan oleh Allah SWT daripada 70 sampai tidak terkira, bergantung kepada keikhlasan kita. Sembayang sunat, perkara-perkara yang sunat yang kita buat bulan Ramadan ini digandakan oleh Allah SWT, samalah pahala sembahyang fardu. Begitu tuan-tuan, punya banyak. Oleh kerana itu tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan ini ulama kata ada sebenarnya 5 perkara yang besar yang kita kena ingati selalu. Yang pertama sekali ialah penurunan Al-Quran. Bulan Ramadan. Dan apa yang saya baca daripada Nihayah, dia panggil Bidayah wa Nihayah. Ini kitab sejarah Islam. Bidayah wa Nihayah. Di dalam itu tercatat bahawasanya bukan saja Quran saja diturunkan bulan Ramadan. Semua kitab. Kitab-kitab Islam ini, kitab-kitab yang ada. Berapa kitab ada? 4 tu yang itu je. Ada 100. Berapa? Kitab ada berapa kitab? Kalau nak kira 4. 104 buah kitab. 104 buah kitab. 104 buah kitab. Ya, itu kitab yang diturunkan oleh Allah di tangan nabi-nabi, di tangan rasul-rasul. Pasal dia menerima kitabnya hanya rasul. Nabi tak ada kitab. Pasal rasul dia nak beramal dan juga nak berdakwah pada orang. Kalau tak ada kitab, macam mana dia nak berdakwah?
bukti kebenaran dia itu Rasul, ada kitab. Kalau tak ada kitab, bukan Rasul. Itu Nabi. Nabi tugasnya ialah dia berdakwah untuk diri dia. Dia beramal, dia dapat wahyu, tapi dia beramal untuk diri dia. Dia tidak wajib berdakwah. Itu sebab dinamakan Nabi. Nabba'a yunabbi'u. Maknanya dia diberikan ilham untuk beribadat kepada Allah. Tapi Rasul lain. Rasul arsala yursalu. Utusan Allah. Bila utusan Allah, dia menerima wahyu daripada Allah dan dia kena sampaikan pasal dia utusan. Itu ada beza di antara Nabi dengan Rasul. Kalau Nabi, berapa Nabi? 124,000 Nabi. 124,000. Bukan sikit. 124,000 orang Nabi. Rasul 113 bilangan syahid Uhud. Tulis dia. 313. Kalau kitab 104 buah. Kitab 104 buah. Tuan-tuan, keseluruhan Nabi yang ada. Daripada 104 buah kitab ini dikecilkan. Kerana isi 104 buah kitab ini mengandungi dalam 4 buah kitab. 104 buah itu dikandung dia ada isinya terkandung dalam 4 buah. Apa dia? Injil, Zabur, Taurat dan Al-Quran. 4 buah kitab ini terkandung di dalamnya satu kitab saja. Kitab apa? Al-Quran. Itu sebab dalam Quran ada cerita Nabi Allah Musa, ada cerita Nabi Allah Nuh, ada cerita Nabi Allah Yusuf. Berapa Nabi yang diceritakan dalam Quran? Betul? 25 Nabi. Itulah yang wajib kita beriman. Sebab wajib kita beriman dengan 25 itu. Kenapa? Kerana benda itu disebut di dalam Al-Quran. Kerana disebut dalam Quran lah wajib kita beriman. Pasal kita beriman dengan Al-Quran. Dan cerita 25 Nabi itu ada di dalam Al-Quran. Zulkifli ada dalam Quran, tapi ceritanya tak begitu banyak. Tapi yang paling banyak sekali, meliputi 1/3 daripada Quran ialah Nabi apa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Paling banyak ceritanya. Sebab apa? Sebabnya daripada 16 Nabi, 25 Nabi yang wajib kita beriman dengannya, 16 daripadanya ialah orang Yahudi. 16 daripadanya orang Yahudi. Itu yang disebut dalam Quran, Inni faddaltukum 'alal 'alamin. Sesungguhnya aku muliakan kau daripada alam keseluruhannya. Tapi orang-orang Yahudi, dia salah faham. Fahaman dia kata Allah muliakan dia. Tapi sebenarnya bukan begitu. Allah muliakan dia, tapi orang lain hina, kata dia. Itu sebab dia boleh lakukan apa juga benda, perkara ke atas lain daripada bangsa Yahudi. Bunuh, sula, tembak, bom, semua boleh. Pasal dia adalah, dia kata apa? Umat yang mulia. Sebab itulah. Tapi itu sebenarnya bukan makna sebenar. Dia tu mulia kerana apa? Kerana banyaknya Allah melantik Rasul daripada golongan para Yahudi. Orang Yahudi. Kalau kita tengok,
Kalaulah sekiranya satu tempat itu banyak polis jaga, apa hal tuan-tuan? Apa hal? Misal katalah, wa'iyadzubillah, kampung Bertam Hulu ni, banyak polis, tepi jalan semua ada polis. Dekat pintu, dekat jalan semua. Apa maknanya tuan-tuan? Ha? Maknanya, kampung tu tak aman. Kampung tu banyak masalah, banyak songi dia. Begitu juga orang Yahudi. Sebab banyak dilantik daripada golongan orang Yahudi, Nabi, kerana orang Yahudi ni paling degil manusia. Paling degil. Itu sebab dalam Fatihah kita minta berlindung daripada dia. Betul tak? Kat mana kita minta berlindung daripada dia? Dalam Fatihah. Satu hari kita minta berlindung 17 kali, tuan-tuan. Bukan sikit, 17 kali. Di mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar, jalan yang lurus. Sebagaimana engkau telah tunjukkan kepada mereka yang terdahulu daripada kita. Siapa dia? Bermula daripada Nabi Allah Ibrahim AS seterusnya lah. Dan para anbiya. Kerana mereka itulah yang mendapat petunjuk daripada Allah. Kemudian kita kata apa? Ihdinas siratal mustaqim, orang itu. Tapi yang kita nak minta jauhkan ni, ghairil maghdub. Betul tak? Itu semua baca tu. Kalau tak baca tu tak sah sembahyang. Ghairil maghdub. Ghairil maghdubi alaihim. Bukanlah orang-orang yang engkau murkai. Siapa dia orang yang Allah murka? Orang Yahudi. Orang Yahudi, tuan-tuan. Satu hari kita baca tu 17 kali. Minta perlindungan daripada Allah. Ini adalah doa. Bagaimana kalau doa itu kita baca tapi lepas daripada kita ikut dia? Itulah dia masalah kita. Kita minta lindung tapi kita ikut dia. Ya Allah, engkau jauhkan daripada syaitan, tapi perangai syaitan kita ikut. Macam? Berapa sifat orang Yahudi yang Allah murka? Berapa? Ada 23 sifat. Dalam Quran dicatat satu persatu. Supaya menjadi tuntunan umat Nabi Muhammad. Dalam pada itu pun dah diterangkan, orang masih juga lagi ikut. Di antaranya, merubah-rubah ayat Quran. Itu kerja orang Yahudi. Ya, itu orang kerja orang Yahudi. Membunuh Nabi mereka, orang Yahudi. Penipu. Makaru wa makarullah. Mereka itu penipu, nak tipu Tuhan. Nanti saya nak kalau nak ceritakan sesuatu tuan yang tercatat dalam Quran panjang. Penipu tu dia tipu Tuhan macam mana? Hari Sabtu Allah suruh dia semayang. Kan berlaku rebutan antara orang Yahudi dengan orang Islam tentang semayang. Tentang hari. Orang Yahudi berebut dengan orang Islam. Semua nak hari Ahad. Semua nak hari. Allah kata, aku bagikan. Hari Jumaat untuk orang Islam. Hari Sabtu untuk orang Yahudi. Hari Ahad untuk orang Nasrani. Tapi aku bagi semua ni, masing-masing kena semayang. Hari-hari besar ni kena semayang. Orang Yahudi, hari Sabtu dia semayang. Orang Islam, hari Jumaat dia semayang. Itu pun ada yang tak pergi semayang. Jangan main-main. Nanti kena sumpah. Umat Nabi Muhammad ni untung tuan-tuan. Dia tak macam orang Yahudi. Tak macam Muhammad terdahulu. Tengok orang Yahudi.
Allah bagi dari Sabtu, dia tak pergi sembahyang. Dia buat apa? Dia tangkap ikan. Itu jaga baik orang yang pikul joran tu. Yang selalu pikul joran, maghrib joran, subuh joran, asar joran. Jaga baik. Sebab kita ni umat yang dipilih oleh Allah. Kita tak akan berlaku apa-apa, tuan-tuan. Wa ma kunna mu'adzibin wa antum fi. Aku tidak akan mengazab umatmu ya Muhammad selagi engkau ada di sisi aku. Masih Nabi ada lah. Mana ada umat Nabi Muhammad kena macam bala umat-umat terdahulu? Tak ada. Kena keberkatan Nabi. Kena kebesaran Nabi. Tak ada. Umat-umat dulu habis, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan cerita umat dulu siapa? Nabi Allah Nuh. Habis. Ya, yang selamat 80 orang. Baki umat Nabi Nuh semuanya masuk neraka, wa iyadzubillah. Kerana mereka tak dapat taubat. Yang dapat bertaubat, yang selamat bersama dengan Nabi Allah Nuh. Berapa orang? 80 orang. 80 orang, tuan-tuan. Nabi Allah Nuh berdakwah 800 tahun lebih. 80 orang je yang beriman. Tak heranlah kalau saya berdakwah 20 tahun, 4 orang je beriman. Tak heranlah. Nabi tu 800 tahun, 80 orang je. Nabi mempunyai mukjizat. Kalau kita ni, alamak, apa yang ada? Itulah hebatnya, tuan-tuan. Itulah sebabnya mereka itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hapus mereka semua, tinggal 80 orang. Tinggal 80 orang, itulah dia yang menjadi keturunan manusia selepas itu. Di antaranya ialah datuk nenek kita dulu. Adalah seorang daripadanya. Oleh kerana itu orang Yahudi menyambut hari itu, tuan-tuan. Orang Yahudi menyambut hari Ashura. Hari Ashura orang Yahudi sambut. Nabi datang ke Madinah. Orang Yahudi berpuasa pada hari itu. Kemudian Rasulullah, sahabat bertanya, kenapa kamu puasa? Dia kata, kami hari ini berpuasa kerana mensyukuri. Syukur apa? Syukur di atas bahawasanya datuk nenek kami dulu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada banjir Nabi Allah Nuh. Kalau tak ada datuk nenek kami dulu diselamatkan, maka tak adalah kami. Tuan-tuan, satu orang daripada 80 orang tu keturunan orang Yahudi. Kita pun ada dulu lepas di situ. Maka apa Nabi kata, tuan-tuan? Kalau macam itu, Nabi kata, nahnu ahaqqu bis-saum. Sesungguhnya, kitalah yang sebenarnya mesti berpuasa. Siapa? Umat Islam. Kitalah yang perlu berpuasa. Nabi cakap lepas itu, wa khalaful yahud. Tapi kalau kita nak puasa, kena menyalahi orang Yahudi. Kerana orang Yahudi berpuasa 9 apa? 9 Muharram saja. Jadi kita sunat berpuasa berapa? 9, 10 ataupun 8, 9. Tengok hari. Tengok hari. Kalau hari itu jatuh pada hari Selasa, hari 9 tu jatuh pada hari 10 tu jatuh hari Selasa, jadi kita puasa 9, 10. Makna melibatkan hari Senin dan juga hari Selasa. Jadi kita puasa sunat sekali dengan puasa 10 Muharram. Kalau hari Khamis 10, kita puasa Rabu Khamis. Ataupun Khamis Jumaat. Begitulah. Tapi kena 2 hari Nabi kata. Khalaful Yahud maknanya kita kalau nak puasa kena menyalahi orang Yahudi. So tuan-tuan, orang Yahudi ni di antara sifat dia itulah. Dia ni penipu. Dia kata apa? Dia kata
Sebenarnya aku tak pergi ambil ikan hari Sabtu. Apa dia buat? Dia gali parit dekat pantai. Dekat pantai dulu dia gali parit. Bila air banjir, air naik, air pasang, ikan akan masuk dalam lubang tu, dalam parit tu. Hari Sabtu tu dia pergi ambil je. Aku pergi ambil je kan, aku tak kain pun. Maka Allah murka kat dia. Allah kata apa? Kunu kiradatan hasiin. Jadilah kamu semua kera-kera yang hina. Jadi kera, tuan-tuan. Yang pergi tu semua jadi kera. Duduk dalam rumah tak keluar. Sehinggalah dia mati. Dia tak lagi baka kera tu, dah tak ada. Walaupun Darwin kata manusia ni berasal daripada beruk, datuk dia lah, datuk saya tidak. Datuk saya asal daripada Nabi Allah Adam. Keturunan kera tu dah tak ada lagi. Kunu kiradatan khasyiin, jadilah kamu beruk-beruk yang hina. Itu sumpah dia. Sumpah daripada dia melanggar perintah Allah. Orang dulu, dia buat salah, tunai tuan-tuan. Tunai. Wa'iyadzubillah. Cerita Nabi Allah apa lagi? Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut, kaum dia homoseksual. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Allah marah dia. Allah kata jangan buat macam tu. Kerana aku dah menjadikan perempuan untuk lelaki, lelaki untuk perempuan. Kenapa yang kau seronok sangat dengan lelaki? Ini kat Malaysia banyak ni tuan-tuan ni. Itu dimurkai oleh Allah. Jangan buat begitu. Adakah engkau akan mengubah tabiat manusia yang telah Allah jadikan? Aku yang jadikan manusia itu begitu. Kenapa mesti diubah? Itu mengubah tabiat. Itu sebab orang lelaki tak boleh jadi perempuan. Orang lelaki jadi perempuan kacau bilau. Itu sebab sibuk. Pasal Sajjad itu sibuk. Orang tanya dia, Sajjad, kau ni boleh mengandung ke? Dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Walaupun dia dah alter, atas bawah semua dah alter, tapi boleh ke dia mengandung? So dia nak buat apa? Nak kahwin tak boleh, tak kahwin tak boleh. Habis kalau dia nak kahwin dengan siapa? Dia kena kahwin dengan perempuan sebab dia lelaki. Betul tak? Dia lelaki. Bila dia kahwin dengan lelaki, dia lelaki. Sah ke nikahnya? Saya nak tanyalah Imam Madaniah. Imam juru nikah, dia banyak nikah per orang. Khonsa pun tak boleh kahwin, tuan-tuan. Khonsa muskil tak boleh kahwin. Itu kesian. Itu sebab saya selalu cakap. Selalu masa dulu saya berceramah, saya ceritakan. Imam-imam selalu cerita. Kalau ada ibu bapa yang tahu anak dia khonsa, cepat-cepat pergi periksa doktor. Khonsa maksudnya ada 2 alat. Ada 2 alat. Cepat-cepat pergi. Bila? Tengok tuan-tuan, kalau sekiranya terlampau kecil lagi, memang tak nampak. Tapi kalau dah besar nanti akan nampak. Kalau 2 alat ni. Pergi tengok doktor, yang mana satu yang berfungsi. Katakanlah ada, senapang ada. Yang perempuan pun ada. Ini 2, khonsa. Nak tengok yang mana satu yang berfungsi, kita tak boleh tengok luar memanglah. Luar memanglah. Kalau kita pergi periksa doktor,
Pakai scan, nampak tak? 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, kata setahun kita buat scan. Tapi jangan nak tengok dah besar. Ayam dah pandai berkokok, kita nak tengok macam mana? Ditendang dengan kita. Tengok kecil-kecil, masa kecil. Kita tengok ada 2, pergi tengok puasa. Tengok satu yang mana satu yang berfungsi. Katakanlah yang perempuan berfungsi, alhamdulillah, buang yang lelaki. Yang lelaki tak fungsi. Takkan ada dua-dua fungsi. Kalau ada dua-dua berfungsi pun mesti ada satu terkurang. Tak boleh. Dia tak boleh menunaikan tanggungjawab dia lah. Tenang cerita. Katakanlah yang lelaki berfungsi, yang perempuan tak fungsi. Nak tengok perempuan dia ada faraj, ada saluran faraj, ada rahim, ada proprian. Ini mesti punya. Mesti punya. Itu dia. Nak dikatakan perempuan, itulah dia. Kalau kurang, katakan ada faraj, saluran faraj tak ada, rahim tak ada, nak buat apa? Dijahit saja. Buat pembedahan, jahit, habis cerita. Hidup kaya lelaki ni. Bagi hormon lelaki. Katakan lelaki itu sempurna. Ada senapang, ada barrelnya, tenang ceritalah. Kemudian ada kerandut zakar, ada buah zakar. Kemudian ada salur mani dan sebagainya. Itu berfungsi itu. Itu fungsinya. Kalau ada barrel ada, kerandut zakar ada, buah zakar tak ada. Apa nak buat? Itu tak hidup tu. Tak sempurna. Jadi, dibuang saja. Tinggalkan yang perempuan. Jadi, bila kita ada perempuan, kita bagilah hormon perempuan. Sampai dia membesar menjadi perempuan. Tujuan kita itu bukan nak mengubah kejadian Allah. Tidak. Nak mengurangkan resiko. Alangkah resiko tinggi kalau sekiranya dia mempunyai 2 kelamin. Tuan-tuan? Kahwin tak boleh. Dia semayang nak duduk kat mana? Tuan-tuan? Semayang nak duduk kat mana? Itu sebab orang-orang Hunsa ni, kalau nak semayang berjamaah, dia semayang di rumah lebih baik. Katakanlah dia, ada pula Hunsa muskil. Hunsa muskil maknanya 6 bulan darat, 6 bulan laut. Lagi parah. Lagi tak boleh kahwin. Macam mana kalau masa di darat macam mana? Kalau di darat, dia kahwin dengan lelaki. Habis, bila dia jadi perempuan, kalau dia perempuan, dia kahwin lelaki, okey lah. Tapi kalau dia lelaki, suami dia lelaki. Kesian. Kesian kan? Itu, usaha kita tadi yang mula-mula itu untuk mengurangkan risiko. Mengurangkan risiko anak itu. Supaya apabila besar, dia boleh besar sebagai orang biasa. Ya, dan melakukan kehidupan biasa. Macamlah kita buat apa? Imam pun tahulah. Sekarang ni kita ada scan penyakit HIV dan sebagainya kan? Ada doktor kan? Orang marah. Apa nak scan-scan? Ini semua dah jodoh pertemuan Allah punya kerja berita begini. Tujuan kita bukan itu. Tujuan kita nak riliskan setengah daripada resiko. Kalau pemantin lelaki awal sudah buat scan, mengatakan dia ada HIV, terpulanglah pada perempuan, nak kahwin, tak kahwin. Itu bukan kerja kita. Terpulanglah pada dia. Okey, dia nak katakan, tanda itu masalah dia. Belum ada ikatan apa-apa.
Belum ada perjanjian apa-apa, harus lagi Islam. Orang perempuan boleh tolak lelaki dengan 5 syarat, 5 perkara. Nombor 1, dia gila. Nombor 2, poster. Nombor 3, sopak. Nombor 4, onnah. Nombor 5, maktok. Ini orang lelaki boleh tolak perempuan. Tak salah dari segi Islam. Yang pertama, gila. Gila, tuan-tuan. Boleh tolak. Dah kahwin, lepas tu tengok gila. Tak betul. Habis dinding-dinding rumah di apa? Ditumbuk. Isteri dia dah tak kira lagi lah. Ini kadang-kadang nak kahwin tak peksa. Itulah dia. Dia peksa. Macam ada satu kes pada saya, tuan-tuan. Dia kahwin dengan seorang yang gila lah. Bukan gila, dia tu ada sakit jiwa lah. Ada sakit jiwa. Lepas tu, dah dapat tahu, kahwin 6 bulan, dapat tahu lelaki tu ada sakit jiwa. Kemudian, bila ada sakit jiwa, minta cerai. Itu pun satu juga. Imam kena tegur kalau orang nak minta cerai tu, tengok pangsi dia dekat mana. Jangan tak betul pangsi, tak lepas. Ini orang ini, dia minta cerai talak. Bila cerai talak, orang lelaki tak mau bagi. Bukan senang nak cerai talak, tuan-tuan. Pasal orang lelaki ni dia miliki 3 talak. Bukan senang nak suruh dia menjatuhkan talak. Apa lelaki ni buat? Dia kata kalau awak nak talak, awak bayar saya 15,000. Betul ke? Salah. Tak betul. Kalau 15,000 sudah tebus talak. Bila tebus talak, kaedah dia, tebus talak ini mesti kesilapan pada perempuan. Kesilapan pada perempuan. Ini lelaki gila. Kesilapan pada siapa? Pada lelaki. Lelaki dah gila, dia pula terima 15,000 lagi. Untung zakal dia. Begitu juga ada orang, suami dia tak bagi nafkah. Perempuan minta cerai. Nak cerai talak. Awak kalau tak nak bagi nafkah saja, awak ceraikan saya. Bertepuk langit dengan bumi, dia tak mau ceraikan. Sebab itu salah. Salah. Kenapa dia tak ceraikan? Jadi perempuan tu nak minta apa? Dia nak minta talak ke atau minta apa? Dia tak tahu. Kadang-kadang perempuan tak tahu hak dia. Itu sebab saya dulu selalu bising. Saya cakap pada imam, kena terangkan pada masyarakat ini semua. Dia boleh minta cerai taklik. Pasal apa? Orang lelaki bila dia merdeka, dia ada cakap taklik tak? Dia ada baca taklik tak? Ada. Apa dia kata? Jika saya Muhammad bin Baba, jika saya meninggalkan isteri saya 4 bulan berturut-turut, saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya. Betul tidak? Saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya. Dia mengadu kepada kadi dan disabitkan oleh kadi akan aduannya. Maka gugurlah talak satu saya. Itu cerai taklik. Itulah nak minta. Kedua ada lagi. Dia ada 4-5 perkara. Kedua, jika saya memudaratkan dia, pukul, bantai, apa semua, ataupun merosakkan harta-harta dia, jika dia mengadu kepada, itu cerai taklik.
Kemudian yang akhir sekali, jika dia mengadu kepada kadi dan memberikan kepada kadi, berapa ringgit, Mam? RM10. Memberi kepada kadi RM10. Jatuhlah talak jatuhlah talak khonok saya. Betul tidak, tuan-tuan? Kita dah buat semua tu. Tapi orang nak minta talak juga. Nak minta juga talak. Bila dia membagikan kepada kadi RM10, tercerai dah dia dengan talak khonok. Khonok maknanya apa? Tebus talak. Tak ada RM15,000, RM10 saja. Tapi syarat kadi mesti sahkan. Kerana talak daripada suami. Dia ada memiliki 3 talak. Kadi ke siapa ke hakim ke mufti ke tak ada memiliki talak. Tetapi kadi ada memiliki fasah, taklid, khuluk untuk melepaskan perempuan. Jadi bila salah channel, tuan-tuan, mahkamah tak boleh buat apa. Itu yang awak minta. Mahkamah mana boleh nak menceraikan orang? Mahkamah kerja dia nak membaikkan orang. Bukan nak menceraikan orang. Kalau boleh, jangan bercerai. Itu dia sebenarnya. Tapi kalau dia dah minta channel yang salah, itu yang berpanjangan, panjangan, pergi balik, tak lepas. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, itulah dia. Dah panjang cerita, tuan-tuan, ya. Jadi, tidak ada umat yang terdahulu, umat-umat terdahulu sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu semua tunai, tuan-tuan. Yang akhir sekali tunai siapa dia? Umat siapa? Fir'aun. Nabi Allah Musa alaihissalam. Yang akhir sekali, tuan-tuan. Nabi Allah Musa alaihissalam, Allah utus dia untuk menyelamatkan Bani Israel. Allah utus dia untuk menyelamatkan Bani Israel. Sebab Bani Israel ini ramai di Mesir. Siapa yang bawa Bani Israel Mesir? Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Allah Yusuf diangkat menjadi menteri. Kemudian Nabi Allah Yusuf bawa semua keluarganya yang 13 asbat itu pergi ke Mesir, duduk di Mesir. Termasuk bapa dia. Jadi dia jadi menteri sana. Mewahlah dia. Sampai satu masa, dia jadi penguasa di sana. Semua orang Yahudi dapat menjadi orang besar Mesir. Sehingga satu masa, apa yang berlaku, tuan-tuan? Berlaku kesedaran kepada orang-orang Mesir. Apa kesedarannya? Mesir itu orang Kipti punya. Penduduk asal Mesir adalah orang Kipti. Bukan orang Israel. Bukan orang Yahudi. Macam tanah Melayu ni siapa penduduk asalnya? Orang Melayu. Jadi, orang Kipti akhirnya bila dia diperintah oleh Yahudi, dia sedar. Kenapa orang asing boleh merintah aku? Sedangkan bumi ni aku punya. Faham cakap saya tu, tuan-tuan? Kenapa orang asing boleh merintah negeri aku? Sedangkan bumi ini orang Kipti punya. Kenapa orang Yahudi boleh merintah? Mereka bangkit. Mereka bangkit sehinggalah menjatuhkan orang-orang Yahudi. Sampai Yahudi pada ketika itu hilang marwahnya, dijadikan hamba, dijadikan pembina pirmid. Dijadikan pembina pirmid. Faham maksud saya itu, tuan-tuan? Jadi, Allah utus Nabi Allah Musa alaihissalam untuk menyelamatkan orang Yahudi. Allah sayang orang Yahudi ni. Allah sayang dia. Nak selamatkan orang Yahudi. Akhirnya benar-benar diselamatkan. Berapa ratus ribu? Hampir 800,000 orang Yahudi bawa keluar daripada Mesir. Pergi ke mana? Pergi ke Jerusalem. Balik ke negeri asalnya. Tempat datuk nenek dia. Tempat Nabi Allah Yusuf. Asalnya.
Di mana? Di Yerusalem. Bapa Nabi Allah Yusuf, siapa dia? Nabi Allah. Nabi Allah apa? Yaqub. Nabi Allah Yaqub. Nabi Allah Yaqub ada makam dia di Jordan. Yang dipuja oleh Bani Israel. Itu datuk. Itu bapa Israel. Pasal Nabi Allah Ibrahim, bapa dia Azar. Nabi Allah Ibrahim kahwin dua. Dengan Sarah dan juga Siti Hajar. Kahwin dengan Sarah tak dapat anak. Kahwin dengan Siti Hajar dapat anak. Dapat siapa? Nabi Allah Ismail. Kemudian bila dah dapat Nabi Allah Ismail, dia duduk serumah di Palestin. Allah suruh pindah. Memang suami isteri tak boleh. Seorang ada anak, seorang tak ada anak, tak boleh duduk serumah. Dia bergaduh. Allah perintahkan dia pindah. Pindah ke mana? Yang ada anak pindah ke Mekah. Siapa dia? Nabi Allah Ismail Siti Hajar. Kan ditanya, kita nak pergi ke mana ni? Kata Nabi Allah Ibrahim, ini 3 kali tanya baru jawab. Inni muhajirun ilallah. Aku nak pergi ke jalan Allah. Pun tak tahu cakap macam mana. Nak pergi kepada Allah, kata dia. Itu rupanya dia bawa ke Mekah. Okey. Bila dah dapat Ismail, berpindah ke Mekah. Duduk dia di Mekah. Tinggallah Sarah di Palestin. Dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim setelah mengantar Siti Hajar di Mekah, dia balik ke Palestin. Duduk dengan Sarah. Akhirnya, Sarah mengandung. Mengandung dapat anak, siapa namanya? Ishaq. Allah yaftah alaih. Itulah dia bapa Yahudi. Itulah dia bapa Yahudi. Daripada Ishaq turun kepada Yaqub. Nabi Allah Ismail turun keluarga Arab. Yaqub semua itu keturunan Sulaiman semua keturunan Yahudi, Daud semua tu. Itu keturunan dia. Itu sebab dia sanjung orang-orang dia kata Jacob tu nama dia Yaqub. Kalau dia kata Jacob tu Yaqub. Dia dah ubah. Kita pun dah keliru. Tuan-tuan, pernah tahun yang saya ingat masa saya ada di Mesir, tahun 80, tahun 78, 79. Begitulah. Yahudi pernah membuat satu research, kajian. Kajian apa? Kajian dia nak reka satu virus untuk menghancurkan keturunan orang Arab. 10 tahun dia buat research. Nak reka satu kuman, satu virus yang boleh menghancurkan orang Arab. Memakan keturunan DNA orang Arab. Bila dia, memang dia berperang dengan orang Arab. Daripada dulu. Itu sebab bila Nabi Allah Musa bawa dia daripada Palestin, suruh masuk daripada Mesir, suruh masuk ke Palestin, suruh masuk ke Baitul Laham, dia tak nak. Pasal dia kata dekat dalam tu ada penyamun, ada orang jahat, kata dia. Aku tak akan masuk. Kalau kau nak masuk, masuk dah Musa. Masuklah kau. Aku tak akan masuk, aku nak duduk luar je. Sebab dia duduk kat luar tu, dia semayang. Orang Yahudi, dia semayang apa buat? Orang semayang menghadap kiblat. Dia kata kiblat dia, kita pakai kiblat dia. Tapi dia pun semayang tak menghadap kiblat. Dia semayang macam mana, tuan-tuan? Ada pernah tengok tak? Dia duduk mongkok kat dinding. Macam ni. Ini dinding belakang. Itulah dia semayang. Kenapa tu? Kerana ketika dia nak masuk ke Baitul Laham, dalam Quran disebut, Allah suruh dia membongkok. Boleh masuk, tapi membongkok. Menghormatkan tanah itulah.
Tapi dia tak mau. Dia masuk macam ni. Itu jadi sampai sekarang. Punya degilnya. Quran dah turun pun tak mau juga. Buat juga lagi. Itulah yang katakan dia degil tu. Itu yang katakan dia tu menderhaka kepada Allah. Yang kita kena jangan ikut dia tu. Itulah dia. Tuan-tuan. Sifat yang lain daripada itu, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ni tak bersyukur. Kufur. Kufur nikmat. Ketika Nabi Allah Musa selamatkan dia daripada Mesir, pergi ke Sinai, naik je Bukit Sinai, dia dah jumpa orang-orang menyembah apa? Menyembah lembu. Menyembah lembu. Dia kata, Musa, kami ni 700 orang, 800 ribu ni tahu. Aku ni semua ni bukan tak beriman. Tapi kalau aku dapat tengok Tuhan, lagi aku beriman. Ikutkan Nabi Allah Musa ni, minta ke Allah. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk melihat. Bawa 70 orang Bani Israel. 70 orang bawa. Pemimpin-pemimpin Bani Israel yang daripada Mesir tu 70 orang. Pergi ke mana? Bukit Tursina. Nabi Musa bercakap dengan Allah. Allah kata, Allah berfirman, Musa, unzur ila jabal. Fa in istaqarra, kalau kau tengok bukit tu tak meletup, engkau akan dapat tengok aku. Bila Nabi Allah Musa tengok bukit tu bergegar. Fasa'iqa Musa. Musa jatuh tersungkur dengan 70 orang. Berapa hari dia pingsan? 40 hari. Tuan-tuan, itu sebab dalam Quran tu ada ayat lau anzalna al-Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min 'asyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum ambil tuan-tuan ni. Ini tangkal besar. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buka YouTube, search Ali Kurdish. Ali Kurdish. Dia sekarang ni mengubatkan orang dengan ayat-ayat Quran. Dah banyak dia buat. Orang gila, orang bisu, orang kena jin, semua nak menggunakan ayat ni. Menggunakan ayat Quran ni. Besar ayat ni tuan-tuan. Kalau nyampang Allah rezekikan kita menjadi penghayatan kita, besar. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Apa maknanya? Kalaulah aku turunkan Al-Quran ini ke atas bukit. Bukit gunung. Bukan bukit, gunung. Nescaya gunung itu akan pecah, bertaburan, tunduk kepada Allah Subhanahu. Min khasyatillah. Kerana ketakutannya kepada Allah. Kerana besarnya Al-Quran. Kerana hikmahnya Al-Quran. Wa tilkal amsal nadribuha linnas. Inilah dia contoh yang kami berikan kepada manusia untuk menjadi panduan manusia. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah wa huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Ini siapa yang menghafal ayat dia hafal, itu dia guna dia. Ya. Kalau tuan nak gunakan apa-apa, gunakanlah. Saya bagikanlah. Tapi kena sambung hujung dia sikit. Baca kaf ha ya ain sad ha mim ain sim qaf. Wa huwal azizul hakim kaf ha ya ain sad ha mim ain sim qaf.
Kalau orang kena jin, kena apa ke, cubalah. Kalau anak lambat bercakap ke apa ke, gunakanlah. Kan anak-anak kadang anak kita lambat bercakap kan. Kita usahlah. Ambil jari ni, tekan dalam nak tekak dia, baca. InsyaAllah dengan izin Allah. Kalau ada orang kata jin ke apa nak sambut, bacakanlah. Lagi satu, kalau nak bacakan ayat lagi satu, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara. Amalkanlah tuan-tuan. Baca tiap-tiap hari kerana ini merupakan ubat bagi kita. Apa dia kata? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un. Sesungguhnya aku menurunkan Quran itu penyembuh. Itu dia. Wa rahmah dan rahmat. Bagi siapa? Lil mu'minin. Itu dia. Kena ingat tu. Rahmat, syifa dan rahmat bagi orang yang mukmin. Siapa dia orang mukmin? Orang yang percayalah. Orang tak percaya baca Al-Quran 1000 sekali pun tak ada faedah. Kalau dia tak beriman, tak percaya dengan kekuasaan Allah, apa boleh buat? Tak jadi penawar pun tak apa. Itu sebab orang dulu dia yakin. Dia yakin dulu dia baca apa tuan-tuan? Dia baca bismillah je kan? Betul tak? Ini Pak Ngah saya dia ni. Dia boleh confirmkan. Orang dulu baca bismillah aja. Jalan atas air. Tak ada apa. Betul tak? Pasal apa? Saya yakin betul. Yakin. Dia yakin dengan awak. Kalau tak yakin, satu Quran pun kita hafal tak jadi apa. Berapa banyak orang yang hafal Quran tak jadi apa tuan-tuan. Menipu apa semua. Saya cakap tu terang. Saya tak mau sorok-sorok. Benda boleh tengok. Dunia ini pentas. Dunia ini pelakonnya manusia. Kita boleh tengok. Itu sebabnya tuan-tuan. Jadi, dua ayat ini boleh diamalkan. Bacalah selalu. Yang tadi, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah. Lil mu'minin wa la yazidudz zalimin illa khasara. Baca ayat ini paling kurang 1 hari 5 kali, pagi, petang, malam nak tidur baca, insya-Allah apabila disepati dengan darah kita, berarti dengan daging kita, insya-Allah, kerana dia apa? Tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Ini tulisan biasa ke apa ni? Ini adalah zat Allah. Ayat percakapan yang keluar daripada zat Allah yang qadim lagi azali. Bukan main-main dah. Dia zat Allah. Perkataan Allah tu zat Allah. Perkataan Allah yang berdiri dengan zat Allah yang qadim lagi azali. Itu sebab bagi mereka yang menghayatinya, membacanya, mendapat apa? Hidayah, mendapat petunjuk. Kalau percaya, kalau kita baca nak pahala, memang dapat pahala. Tuan-tuan. Itu dia Al-Quran yang diturunkan 400 tahun dulu. 1400 tahun dulu. Itulah di Qurannya. Sampailah hari ini. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya sebenarnya banyak benda yang saya nak cerita tentang kelebihan, tapi belum masuk lagi kelebihan. Saya nak ceritakan sesuatu. Yang pertama, penutupnya lah. Yang pertamanya, bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Quran adalah merupakan kitab suci kita, panduan kita. Jadi, apa peranan kita terhadap Al-Quran yang diturunkan bulan ini? Tak ada lain, tuan-tuan. Baca, faham, amalkan. Bulan ni adalah bulan turun Quran. Kita ambil. Kita gunakan semua kesempatan. Bertuah, tuan-tuan, kita orang Islam ni jumpa bulan Ramadan. Bertuah. Ya ilaha illallah. Bertuah orang Islam ni jadi Islam. Imam pun ada baca tadi.
Apa imam baca tadi? Imam berbaca dia beritahu. Dia kata, Alhamdulillahilladzi hadana. Aku bersyukur kerana Allah telah memberikan petunjuk aku agama Islam. Betul tak? Betul lah tuan-tuan kita menjadi orang Islam. Kerana dengan Islam inilah merebaknya semua kebaikan kepada kita. Orang Islam diberi makan oleh Allah. Betul tak? Allah beri kita makan. Kemudian dia beri pahala pula. La ilaha illallah. Dia beri makan, beri pahala pula. Beri berkat pula lagi. Tengok tuan-tuan. Tak merebak kebaikan itu. Kenapa? Kerana kita Islam. Kerana kita Islam. Orang kafir, Allah beri makan tak? Beri. Tapi merebak tak kebaikannya? Berkat tak ada. Dia buat kerja pun esok tak dapat apa. Dia buat baik pun besok dapat dia pahala. Tetapi orang Islam tuan-tuan, dia makan, Allah bagi dia makan, dia buat kerja, dia sembahyang, Allah bagi dia pahala. Allah bagi dia berkat. Allah, anak dia dapat berkat. Bagi anak makan, anak dapat berkat. Bagi cucu makan, dapat cucu berkat. Pahala pulang kepada bapa. Tengok tuan-tuan. Perpanjangan. Jadi macam mana kita nak buang Islam tuan-tuan? Kerana Allah dah tawarkan kita Islam benda yang baik. Janganlah kerana sikit je kita dah nak tinggalkan Islam. Baru dia tak dapat kahwin, nak keluar Islam. Baru tak dapat beras sekampit, dah nak keluar Islam. Kan kita tahu yang Allah bagi ni beribu banyak tuan-tuan. Allah bagi kita ni banyak sangat nikmat. Daripada pagi kita minta, semua Allah bagi kan? Mungkin Allah tak bagi satu. Macam saya lah. Saya minta nak pakai kereta Mercedes. Allah tak bagi. Satu daripada 1000 yang dia bagi. Kenapa kita mesti kupur benda yang satu, kupur kepada benda yang 1000? Kenapa kita mesti kupur benda yang 1000 yang Allah bagi? Pagi kita bangun, hidung kita boleh bernafas. Pagi kita bangun, kita punya paru-paru berjalan baik. Jantung berjalan, tangan berjalan. Mulut boleh mengucap, boleh makan roti canai. Boleh mendengar, boleh berjalan, boleh pergi masjid. Beribu yang Allah bagi, satu tak bagi. Kita nak kufur. Mana penghormatan kita, mana kebesaran kita kepada Allah? Mana tuan-tuan? Betulkah kita menyembah Allah? Betulkah kita membesarkan Allah? Kalau tuan-tuan tengok, sedih. Kita di Johor, cerita di sana tuan-tuan. Sedih sangat. Apa silap ni tak tahu. Kita jangan jadi macam tu tuan-tuan. Kita banyak terima nikmat. Tuan-tuan datang ni, duduk masjid ni, dapat pahala. Sampai balik kan dapat pahala. Berjalan daripada rumah tadi, setiap khutbah itu mendatangkan kebajikan. Menghilangkan keburukan. Duduk ni malaikat turun berduyun-duyun. Mendoakan tuan-tuan dengan keselamatan, kesejahteraan. Allahumma, ya Allah, berikanlah rahmat kepada mereka. Ya Allah, ampunkanlah dosa mereka. Ya Allah, ampunkanlah dosa mereka. Orang kafir, siapa nak doakan dia? Berkat ke dia? Setiap langkah, setiap makanannya itu mendatangkan kufur pada dia. Tak syukur ke tuan-tuan? Apa juga yang dibuat selagi kita beriman, kita diberi ganjaran dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi apa tuan-tuan? Sedekah jariah. Sedekah jariah tuan-tuan. Tak akan hilang, berpanjangan sedekahnya. Kalau tuan-tuan ni datang kan? Datang, Alhamdulillah. Balik nanti cerita, dapat pahala. Anak-anak pula mengikut, dapat pahala. Begitu mengajar anak, berpanjangan, berderet-deret lebih keberkatan tu tuan-tuan. Selagi ada Islam pada kita. Tapi kalau kita putuskan Islam itu, habislah tuan-tuan. Wa iyadzubillah, doa yang membaca tu pun tak dapat.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Siapa tu, tuan-tuan? Ya Allah, ampunkanlah orang mukmin kalau dia beriman. Kalau dia kufur bagaimana? Tak dapat dia doa tu. Muslimin, orang muslim. Kalau dia kufur, tak dapat doa tu. Hatta anak dia sendiri pun. Kalau dia kufur, doa dapat dia tak dapat. Tuan-tuan, jagalah Islam itu. Kerana ini mutiara yang berharga untuk kita mencanai, membanyakkan kebajikan untuk kita kehidupan di akhirat. Nah tuan-tuan, modal dah ada. Modal kita dah ada apa? Islam. Kita dah ada Nabi. Kita masuk bulan puasa ni dengan penuh sebagai seorang Islam. Gunakan kesempatan itu, gunakan modal itu benar-benar untuk mendapat kebajikan, untuk mendapat laba di bulan Ramadan ni. Laba yang paling besar ialah 10 yang akhir bulan Ramadan, iaitu malam Lailatul Qadar. Bukan senang nak jumpa. Tuan-tuan, kalau kita berumur 70 tahun, bermakna lebih kurang 50 tahun kita berjumpa malam Lailatul Qadar. Betul 50 tahun. Besok Allah kira tak 50 tahun tu? Engkau aku jumpa engkau malam Lailatul Qadar 50 tahun tau. Kalau digandakan 1000 kali 50, 50,000. Bersamaan dengan 50,000 malam beramal. Tapi kenapa engkau hanya aku tengok dapat 3 malam aja? Apa nak jawab tuan-tuan? Apa nak jawab? Apa nak jawab tuan-tuan? Allah kira satu-satu dia bagi. Yang dia bagi tu semua dikira. Hidup 70 tahun. Dapat jumpa Lailatul Qadar 50. Dapat beramal padanya 10 lah katakan. Mana lagi 40? Apa buat? Itulah dia tuan-tuan. Betapa halnya kalau kita tengok. Tapi kalau orang jumpa 50, buat 50, alhamdulillah. Barang siapa yang beramal 10 akhir bulan Ramadan, pasti dia berjumpa malam Lailatul Qadar. Bukan nak jumpa, wah, tuan-tuan. Cekik pula. Pasti jumpa malam Lailatul Qadar. Kerana malam Lailatul Qadar ini bukan kita nak tengok pokok terbalik. Dunia ni terbalik. Pokok akau naik ke atas, dia punya pucuk bawah. Tak jumpa dia tu. Tak jumpa. Imam Syafi'i pun tak jumpa. Imam Nawawi hanya tangan dia menyala, itu je. Terang. Ada tak orang tengok pokok naik ke atas, pokok tu ke bawah, bumi terbalik, ataupun orang jalan kepala ke bawah? Tak ada, tuan-tuan. Yang penting, 10 yang akhir itu ialah beramal. Beribadat malamnya. Sembahyang. Membaca Quran. Berdoa. Berzikir. Bertahlil. Berat ke tuan-tuan? Saya ingat buat kuih lagi berat tau. Gantung lansir, jahit lansir lagi berat. Daripada itulah. Tapi yang itu yang kita tak buat. Sedangkan yang akhir itu, yang itulah dia. Itu malam Lailatul Qadar, tuan-tuan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kenapa dia, tuan-tuan? Saya nak cerita malam Lailatul Qadar sikit. Boleh sabar ini dah lama ni. Malam Lailatul Qadar ini khas untuk umat Nabi Muhammad. Umat lain tak dapat.
Tak ada. Umat Nabi Muhammad dia bagi. Kenapa? Kerana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ada masa saya cerita kelebihan taubat untuk Nabi Muhammad. Kenapa? Satu hari Nabi bercerita kepada kawan-kawan, sahabat. Dia kata, Nabi suka bercerita. Dulu dia kata ada seorang Bani Israel yang berjuang kerana agamanya, berjuang, tidak menggantungkan senjata, menggantungkan pedang pada badan dia. 1000 bulan. 1000 bulan dia menggantungkan pedang dekat badan dia. Mendapat keredaan Allah, mencari pahala, berjuang, berdakwah. Kemudian jawab sahabat. Sahabat kata, ya Rasulullah, betul lah dia. Kita ni nampaknya tak adalah macam tu. Umur pun tak sampai 1000 bulan. Tuan-tuan ada 1000 bulan. Boleh sampai 1000 bulan. Sekarang umur berapa? 73. Oh, belum sampai lagi. Kalau 1000 bulan bersamaan dengan 83-84 tahun. Doa banyak mudah-mudahan sampai. InsyaAllah. Okey. Jadi, dia kata kami pun tak sampai, hidup tak sampai 1000 bulan. Dalam keadaan begitu, sahabat duka cita. Rasulullah pun duka cita juga. Kerana umatnya tak dapat begitu. Tak dapat buat macam, kalau nak buat macam Bani Israel, dia kena hidup 1000 bulan, menggantungkan senjata, tak ada kerja lain lah. Gantung senjata je pergi berjuang. Kan satu perkara yang payah. Dalam pada begitu, Jibril turun. Jibril turun, ya Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada umatmu kerana kemuliaanmu. Allah berikan satu malam bersamaan dengan 1000 bulan. Itu dah ceritanya. Itu saya pendekkan. Satu malam bersama dengan 1000 bulan. Itu hanya dapat kepada umat Nabi Muhammad. Orang dulu dia ada dapat pahala yang sama, tapi kena gantungkan senjata 1000 bulan. Kita tak payah gantung. Duduk selesa, duduk atas tilam pun tak apa. Apa lagi nak? Duduk atas sejadah pun boleh. Duduk kat rumah atas tilam empuk pun boleh dapat 1000 bulan pahala. Dengan beramal malam Lailatul Qadar, tuan-tuan. So, ubuklah peluang ni. Masa-masa ini semua kelebihan-kelebihan ini akan datang. Saya tak sempat nak cerita. Akan datang kepada kita, akan menjelang kepada kita. Terpulanglah kepada kita. Masa Allah berikan sama. Saya juga akan dapat 30 hari. Pak cik saya juga akan dapat 30 hari. Adik saya juga akan dapat 30 hari. Tuan-tuan juga akan dapat 30 hari. Tetapi bagaimana kita akan memanfaatkan 30 hari yang ada pada kita, itu terpulang kepada diri kita sendiri. Kalau rasa kita hauskan pahala, dahagakan pahala, jumpa air, kita haus, minumlah air itu habis-habis. Faham cakap tadi tu? Jangan sambil lewa. Minum, gunakan kesempatan yang ada. Kita ada wang, gunakan wang untuk bulan Ramadan ini. Bersedekah. Derma. Kita ada tenaga yang kuat, bangun sembahyang. Kita mulut boleh bergerak, baca Quran, bertasbih, bertahlil, bertahmid. Modal semua ada, tuan-tuan. Modal semua ada. Ni semua mulut boleh bercakap lagi. Gunakan semua itu. Untuk bulan Ramadan ni je sebulan. Cari. Modal ada pada kita. Sebulan masih diberi. Dapatkan sebanyak mana yang boleh. Ada duit, saya katakan, gunakan duit. Bersedekah. Setengah sejoring tamar yang kita sedekahkan bulan Ramadan ini boleh melepaskan kita daripada bakaran api neraka. Apatah kalau kita sebungkus kita dermakan.
Tiap-tiap hari kita bungkus sebungkus. Sebungkus berapa? Baru RM10. Apa lagi yang ada pada kita, tuan-tuan? Kita ada anak bini, tuan-tuan. Ajak mereka berjamaah. Kita ada masjid, datang ke masjid. Kita ada apa lagi? Semua kita ada, tuan-tuan. Semua dah cukup lengkap Allah beri. Kita ada kereta, ada yang kereta Mercedes, ada yang kereta Pajero, ada yang Lamborghini dan sebagainya. Gunakan kereta itu semua untuk pergi beribadah kepada Allah SWT bulan ini. Kemudahan semua Allah dah bagi. Jangan lukit. Gunakan semua. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Gunakan semua kesempatan kemudahan yang Allah berikan. Ni, mula daripada bulan Ramadan ni, gunakan semua kesempatan itu untuk mencari kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat ni kena dicari, Allah tak bagi. Hasan Basri pernah ditanya oleh murid dia, Tok Guru, saya lihat Tok Guru ni banyak menghabiskan masa untuk beribadah. Apa pasal? Tak ada kerja? Jarang bekerja? Hasan Basri kata, wahai muridku, sebenarnya kata dia, aku amat takut akhirat. Kerana akhirat Allah tidak sediakan untuk aku. Allah tak catat pun akhirat untuk aku. Tetapi dunia Allah telah catat. Siapa yang aku kahwin, berapa umur aku, rezeki aku hari ni berapa, besok berapa, semua dah dicatat oleh Allah SWT. Semua dah ditulis. Walau aku berusaha macam mana pun, aku akan dapat itu juga. Tetapi akhirat belum pasti. Walau banyak mana kita beramal pun, belum pasti kita terima di akhirat. Kerana sebahagian daripada amal kita ni, kita lakukan untuk orang. Faham macam kata itu? Kadang-kadang kita kata orang, baru pergi semayang subuh. Lepas tu duduk, kat kedai kopi dah kata orang. Takkan untuk orang kita buat tu. Tolak lah. Tolak campur. Tinggal kosong. Asyik buat, tolak. Campur, tolak. Campur, tolak. Apa yang tinggal? Itu yang Nabi kata orang hari kiamat tu orang datang. Apa? Orang datang muplis. Itu dia, tuan-tuan. Jangan kita sangka apa yang kita kerjakan ini untuk kita semua kalau kita tak jaga. Imam Ghazali pernah berkata, beramal cukup mudah. Menjaga amal supaya mendapat pahala di akhirat adalah satu perkara yang amat susah. Amat rumit. Nak dijaga. Kadang-kadang kita sendiri rosakkan amal kita. Ada ujub, ada riak, ada takabur, macam-macam lagi, tuan-tuan. Yang boleh merosakkan amal. Tuan-tuan dan perempuan sekian. Nah, ini bulan Ramadan untuk kita menggandakan pahala yang pertama. Yang keduanya untuk kita mendapat taubat. Taubat akan diberikan oleh Allah SWT bagi orang. Bulan Ramadan ini pengampunan dosa. Saya nak baca satu hadis ya. Pernah satu, jangan risau tuan-tuan. Jangan risau. Jangan takut. Jangan keluh kesah. Jangan rasa duka cita. Memang semua orang ada melakukan dosa. Jangan putus asa. Gunakan kesempatan yang Allah beri ini untuk apa? Untuk kita. Bukan dia beri untuk binatang. Untuk kita. Jangan putus asa. Buat. Suatu masa, pernah seorang sahabat datang berjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni banyak melakukan dosa. Saya buat taubat hari-hari. Tapi saya rasa Tuhan tak akan terima taubat saya. Kerana dosa yang saya lakukan amat besar. Amat besar. Bertaubatlah. Sampai kiamat pun kata dia, Allah tak akan terima. Balik hidup, balik mati, balik hidup, Allah tak akan ampunkan dosa saya ni. Begitulah. Kemudian, Jibril turun. Jibril kata apa? Ya Muhammad, sesungguhnya Allah akan mengampunkan dosa umatmu. Sebulan sebelum dia mati. Setahun sebelum dia mati. Setahun sebelum dia mati.
Nabi Muhammad duka cita dengan umat dia setahun. Dia bertobat bahawa Allah terima, ya Allah. Setahun ini macam-macam boleh berlaku. 165 hari. Bukan sikit. Setahun 365 hari. Betul ni? 365 hari. Dalam satu hadis Nabi kata umat aku ini hatinya, kalbun tu berubah, berdolak balik. Hatinya akan berubah satu hari 70 kali, tuan-tuan. 70 kali. Pagi dia Muslim, baru kejap Muslim, lepas tu jadi kafir. Kalau kita katakan 70, tuan-tuan, bagi dengan 24, maknanya hati kita ni berubah tiap-tiap setengah jam, tuan-tuan. Kemudian kalau kita nak tahu, kita kalikan dengan 360. Begitulah banyak, berapa ribu, tuan-tuan. 7 kali 3. Punya banyaknya hati kita. Berubah. Ya Jibril, setahun itu banyak panjang. Kesian umat aku. Kalau begitu umat aku ni banyak tak dapat masuk syurga. Tak banyak tak dapat bertaubat. Kerana terlampau banyak perubahan dia. Duka cita Nabi. Nabi memang sayang kat kita. Tinggal lagi kita tak tahu disayangi. Tak tahu disayangi. Nabi suruh buat, kita tak buat. Yang dia tak suruh buat, kita buat. Suka ke dia? Saya nak tanyalah. Kalau tuan-tuan sebagai bapa, suruh anak buat kerja baik, dia tak buat, suka ke kita? Suka ke kita? Kita suruh dia baca Quran, dia tak nak baca Quran, dia pergi main gasing. Ini saya dululah. Kena sabar, tuan-tuan. Batang kelapa, pelepah kelapa tu naik belakang. Yang lagi Nabi tak adalah dia menyebat kan. Gitu tuan-tuan. Dia marah. Jadi, atas dasar duka cita Nabi tadi, mereka Jibril pun naik berjumpa dengan Allah. Naik jumpa Allah, minta Nabi Muhammad gini minta. Allah bagi berapa? Sebulan. Ya Muhammad, Allah berkirim salam kepada engkau. Dan mengatakan, Allah mengampunkan umatmu sebulan sebelum dia mati. Dengan kebesaranmu, dengan kita ni dapat kemudahan semua ni tuan-tuan kerana kebesaran Nabi. Kerana kita beriman dengan Nabi. Itu sebabnya Allah bagi, Allah benarkan kita duduk dalam masjid rumah dia ni kerana kita beriman dengan Nabi. Cuba tuan-tuan kita tak beriman dengan Nabi, boleh duduk dalam masjid ni? Kenapa orang kafir itu tak mau? Kerana dia tak beriman dengan Nabi. Kemudian Jibril kata, dengan kemuliaanmu di sisi Allah, Nabi Muhammad kemuliaan di sisi Allah, Allah muliakan dia. Sebut saja nama Nabi Muhammad, bergema di langit. Kita sebut nama Muhammad, semua tidur. Ya. Betul tak? Tengoklah. Hari Jumaat, orang baca khutbah, Pak Imam dia, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Habis. Selamat. Ya ilaha illallah. Itulah tuan-tuan. Jadi Jibril sebulan tuan-tuan. Habis Nabi cakap apa? Ya Jibril, sebulan tu lama. 30 hari kali dengan 7. Berapa banyak perubahan yang berlaku pada umatku. Lama. Aku takut umat aku ni tak sempat bertaubat. Banyak yang tak bertaubat. Banyak yang tak bertaubat. Bila tak bertaubat, bawa dosa mati tuan-tuan. Jangan bawa dosa mati tuan-tuan.
Pasal pintu taubat Allah bukakan untuk umat Nabi Muhammad seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Nah, ini sebulan lah. Dalam satu hadis Nabi bersabda, Allah kata, aku akan mengampunkan dosa umatku walau sebanyak buih di laut. Berapa banyak buih di laut? Walaupun banyak butiran pasir di pantai. Berapa banyak butiran pasir? Aku akan ampunkan, kata Allah. Nah tuan-tuan, ini sebulan ni ada masa dia. Allah bagi. Allah dia menerima bulan pengampunan itu untuk kita semua. Kita yang telah memilih jalan Islam, kita yang mendapat, kita dilawa, dijemput oleh Allah SWT untuk diberikan pengampunan sebulan ini. Jangan lalai tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, Nabi kata sebulan tu panjang. Sian mak aku wanti, mereka susah nak dapat bertobat, ada yang tak dapat bertobat. Jibril atas dasar duti cita Nabi itu naik lagi jumpa Allah. Kasih berapa? Yang paling bawah sekali lah. Yang paling last sekali. Ya Muhammad, Allah berkirim salam kepada engkau. Dan memberitahu bahawasanya Allah akan mengampunkan umatmu dengan karamat dan kemuliaanmu, kebesaranmu. Siapa yang beriman denganmu akan diampunkan dosanya sehingga nyawanya ke sini. Sawanya sampai halqum. Habis. Nyawa dah sampai ke mana tuan-tuan? Nyawa kita ni. Tuan-tuan dah. Cuba rasa ada tak? Ni. Maknanya ada peluang lagi untuk bertobat. Gunakan kesempatan itu. Gunakan kesempatan itu. Sebulan akan datang ni, bulan pengampunan tuan-tuan. Allah sedia menerima, membuka. Yadullah mabsuta. Tangan Allah terbuka untuk pengampunan di bulan ini. Tunjukkan bahawa kita Islam mengharapkan rahmat, mengharapkan pengampunan daripada Allah. Memang kita tahu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu dhanbi faghfirli. Ini istighfar kubra. Lagi satu dia kata apa? Allah akan mengampunkan dosa umatmu selagi nyawanya belum sampai ke khalqum. Lagi satu, Allah akan mengampunkan umatmu selagi belum terbit matahari sebelah barat. Pagi tadi tuan tengok matahari terbit kat mana? Timur ke barat? Barat? Ada selamat dah tu. Maknanya tu ada lagi peluang kita Allah berikan. Alhamdulillah. Kita diberi peluang untuk mendapat pengampunan daripada Allah SWT. Gunakan peluang itu. Jangan lalai tuan-tuan. Jangan lalai. Gunakan peluang itu. Kita harap kita meninggalkan dunia ini tanpa dosa. Dengan taubat. Kenapa tak boleh taubat? Dengan taubat. Kerana dosa di dunia ini boleh dilebur hanya dengan taubat saja. Tetapi kalau dia mati membawa dosa, bertemu dengan Allah, ada lagi taubat. Taubatnya, peleburnya apa? Api neraka. Pelebur dosa di akhirat ialah api neraka. Allah tak ada lagi pengampunannya di akhirat. Bila matahari dah terbit belah barat, hari dah kiamat, tutup buku untuk taubat. Allah pun tak beri lagi dah. Kalau kita minta pun Allah tak beri, nak buat apa? Dah tutup pintu. Gunakan kesempatan. Nah, sebulan tuan-tuan, bulan maghfirah. Awaluhu rahmah wa nisfu maghfirah.
wa akhiruhu ataqu minan nar. Tu dia. Awalnya rahmat, pertengahannya pengampunan, dan akhirnya ataqu minan nar, mendarhaka daripada api neraka. Tuan-tuan, saya nak bawa satu lagi cerita yang sedap. Mungkin kita boleh ambil iktibar. Satu orang datang jumpa Rasulullah. Ni cerita tobat juga ni. Dia datang jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni memang dah buat dosa besar dah. Allah tak akan ampun. Balik mati, balik hidup pun Allah tak akan ampunkan. Punya besar dosanya. Saya pendekkan senang. Pasal dah pukul apa? Pukul 11 kan? 9:30. Jadi, dosa saya ni besar sangat, kata dia. Nabi jawab senang. Adakah engkau dosa engkau tu, mana besar dosa engkau tu dengan arash? Dia tak dapat jawab. Lagi besar ya Rasulullah. Lagi besar. Arash pun tak besar. Lagi besar dosa saya. Pasal orang yang beriman, tuan-tuan, dia perhati dosa dia tu, kalau besar lalat pun besar Jabal Uhud. Besarnya. Kalau orang betul-betul beriman pada Allah, takut. Dosa kecil, dia nampak macam Jabal Uhud tu besar nak mengempap dia. Tapi kalau orang tak takut, dia tepis, kuis. Dosa besar pun dia tepis. Tuan-tuan, adakah dosa kamu itu lebih besar daripada arash? Besar lagi ya Rasulullah. Adakah besar kursi? Kursi Allah SWT. Lebih besar. Lebih besar lagi, kata dia. Memang tak boleh ampun. Mana besar rahmat Allah dengan dosa kau? Itu dia tak boleh jawab, tuan-tuan. Besarlah rahmat Allah dengan dosa kita. Rahmat itu yang kita nak, tuan-tuan. Rahmat itu yang kita pohon. Ya, rahmat itu yang kita pohon. Itu sebab tugas kita kena banyak memuji Allah. Sama ada subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha, wallahu akbar. Di bulan puasa banyak ucapkan tu. Kenapa, tuan-tuan? Kerana sifat Allah ni maha agung. Kita nak, kalau kita puji Allah dengan sifat-sifat yang mulia itu, kita nakkan sebahagian daripada sifat itu melilih dekat kita. Faham tak cakap saya tu? Kita dapat sebahagian daripada sifat itu. Dengan rahmat Allah itu, melilih pada kita rahmat dia. Dengan kekayaan Allah itu, dapat sedikit kita. Dengan pengampunan Allah itu, dapat kita sedikit pengampunan daripada Allah. Itu sebab kita banyak ucap dia. Ya Razak, Ya Razak, Ya Karim, Ya Karim. Dapat kita sedikit pun dia Karim itu, mulia kita. Siapa yang boleh menghina kita, tuan-tuan? Siapa makhluk yang boleh menghina kita? Itu sifat kebesaran Allah itu tidak meleleh pada kita. Kerana kita tak puji dia. Kalau kita dapat dengan raja, tuan-tuan, selalu berdamping dengan raja, tuanku, tuanku, apa kita dapat, tuan-tuan? Apa kita dapat? Dapatlah pingat, betul. Bila dapat pingat, mudah tak? Datuk Wira macam saya, Datuk Wira ke apa ke. Tapi dah simpan semua dah. Ya? Minta kunci macam-macam boleh dapat. Boleh duduk makan dengan dia. Boleh berbual dengan dia. Boleh minta itu, minta ini. Tapi saya tak minta apa-apa pun. Jangan risau, tak minta apa-apa pun. Tuan-tuan. Jadi kalau kita baik dengan Allah, kita memuji dia, dapat tak kita sikit daripada sifat yang begitu besar? Sifat dia maha agung. Dia bagi kita sikit pun dah cukup dah. Sifat itu tak dapat pada manusia, tapi dapat pada siapa?
Dan Quran Allah sebut macam mana? Kalaulah tidak kerana binatang, aku berikan rahmat kepada binatang, nescaya binatang sudah tidak ada anak di dunia ini. Rahmat Allah tu Allah berikan kepada binatang, maka dia jaga anak dia. Dia tak lampan anak dia, dia tak pijak anak dia. Tapi manusia tak dapat sifat tu. Anak dia beranak, taruh dalam jamban, taruh dalam bako sampah, taruh dekat tong sampah. Itu binatang, tuan-tuan. Manusia yang tak dapat, dia lebih teruk daripada binatang. Lebih teruk daripada binatang. Nah, tuan-tuan, saya pun nak tutup. Bulan Ramadan akan datang. Sebulan ini bulan yang besar artinya bagi kita. Berbagai-bagai kebajikan kita boleh dapat. Bagi orang yang hauskan kebajikan, ambillah. Orang yang haus minum, haus air, bulan ini minumlah air banyak-banyak. Kalau hauskan pahala, nak banyakkan pahala, bulan ini bulan memperbanyakkan pahala. Kadang-kadang kita, tuan-tuan, lepas bulan Ramadan ni, dah lah kita berpuasa banyak pahala. Allah jemput pula kita lagi pergi Mekah. Tuan-tuan. Apa tujuan itu? Nak banyakkan pahala kan? Satu sembahyang di Madinah bersama dengan 1,000. Kalau kita sembahyang di Mekah, 100,000. Ya Allah punya banyaknya Allah berikan. Kenapa tu Allah beri? Kerana nak banyakkan pahala kita. Kenapa nak banyakkan pahala kita? Kerana kita telah mengambil agama dia sebagai jalan hidup. Kita telah pilih Allah sebagai Tuhan. Kita telah pilih Nabi sebagai Nabi kita. Sebagai petunjuk bagi kita. Allah berikan semudahan tu. Orang di luar sana banyak nak tu. Tapi tak dapat. Mereka buat baik tak dapat baik macam kita. Mereka makan tak bakal berkat macam kita. Mereka ada anak. Boleh memberi kebajikan pada dia besok. Tak. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang kafir kerana dia tidak beriman, tidak akan memberi manfaat anaknya. Buatlah baik macam mana pun. Dengarlah baik macam mana dengan bapa dia. Dia tidak boleh memberi manfaat kepada bapaknya. Berbeza dengan kita. Kalau kita pernah mendidik anak kita, dia buat baik, dapat pada kita. Dapat hasilnya pada kita. Dapat faedahnya pada kita. Kita siang malam pergi kerja, cari makan, bagi anak makan, anak sembahyang. Kita dapat pahalanya. Ini kerana apa? Kerana Islam. Kerana iman yang ada pada kita. Jaga iman tu, tuan-tuan. Rosak iman itu. Rosaklah pertalian ini semua kebajikan semua habis. Rosak iman, syirik ada dalam dada kita, semua dosa. Khabitat a'maluhum. Kalau ada syirik dalam hati kita, robohlah semua amalan kita yang kita kerjakan. Tidak ada lagi amal-amal kebajikan bagi kita. Wa'iyadzubillah. Nah, tuan-tuan, minta maaf banyak-banyak. Inilah dia bulan yang besar bagi kita. Allah berikan kepada kita. Kenapa? Kerana kita berjanji menjadi hamba Allah, kita berjanji menyembah Allah, kita juga mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So atas dasar itu, kelebihan itu, Allah bagikan kita berjumpa dengan bukan calang, tuan-tuan. Ni, jumpa bulan Ramadan ni. Ni, semua ni. Dan di luar sana. Semua Allah beri peluang sama. Tetapi 30 hari siapa yang akan ambil betul-betul, dialah yang dapat. Apa yang kita buat, kita akan terima. Apa yang kita tak buat, kita tak akan terima. Tuan-tuan, saya ucapkan selamat menjalani puasa. Selamat beribadat bulan Ramadan. Banyakkan bertaubat. Banyakkan doa. Apa doa bulan Ramadan tu? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahatika wan nar. Ada orang kata doa ni tak boleh baca pada hari biasa, mengarut. Baca bulan Ramadan. Tidak.
Saya nak buat contoh senang supaya tuan-tuan faham. Doa yang kita baca doa makan tu. Allahumma barik lana bima razaqtana. Dia tu kita baca ketika nak makan. Betul. Tapi kalau kita terima rezeki yang lain, okey, kita terima apa? Gaji. Boleh tak kita berdoa Allahumma barik lana? Boleh. Salah ke? Ataupun kalau kita baca, kita letak songkok dekat kaki. Tak. Allahumma barik lana maknanya Allah berkatkanlah. Ya Allah, berkatkanlah apa yang engkau rezekikan untuk aku. Anak rezeki tidak? Makan rezeki tidak? Rumah besar rezeki tidak? Kereta rezeki tidak? Kalau kita baru terima kereta, Allahumma barik lana. Bila kita nak naik, kita baca Allahumma barik lana, itu tak tepat. Yang tepatnya, apa dia? Kalau nak naik kereta? Oh, carilah banyak dah cerita. Yang disebut majreha, apa tu? Itu pun dia. Kalau kita nak jalan kereta, nak naik kereta, baca doa tu jangan baca Allahumma a'udzubika minal hubsi wal haba'is. Itu tak betul lah. Tapi baca doa yang tadi, doa apa tu? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal semua masa boleh baca, ya Allah, kami bermohon keredaanmu. Salah ke kalau baca dalam sembahyang? Tak salah. Doa itu umum, bukan khusus. Wa ma min amin illa kad khussa, kaedah fiqh. Kalau ada umum, ada khusus. Ada khusus adalah pengumumannya, adalah umumnya. Tak salah. Tapi kita nak hukum korang sampai teruk macam mana? Janganlah. Boleh. Benda tu boleh. Lalu kita gunakan doa makan, Allahumma barik lana. Bila tambah makanan, Allahumma barik. Kadang-kadang terlupa makan baca pun. Tapi sebenarnya selagi kita menggunakan nikmat, dapat nikmat Allah, kita baca. Cuma ada yang khusus-khususnya. Kita nak pakai baju, ada doa baju, betul? Alhamdulillahilladzi apa? Selalu baca tidak ni? Alhamdulillahilladzi satara. Aku bersyukur kerana telah menutup aurat aku. Itulah tuan-tuan. Habis kalau doa tu bangun tidur, kita baca doa lain. Tak betul. Doa tidur Nabi kata, Allahumma alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Itu doanya. Wa ma min amin illa qad khussa wa ma khussa idza qad amma. Maknanya tiap-tiap satu tu apabila dia dia ada pengkhususannya. Bila dia khusus, ada umumnya. Itulah kaedah kita, tuan-tuan. Jadi tak salah kalau kita baca doa tu. Saya pun selalu baca. Jadi kita jangan khususkan doa makan tu untuk makan je, tuan-tuan. Dapat anak, dapat duit, semua boleh. Karena doa dia, Allahumma barik lana. Ya Allah, berkatkanlah ma razaqtana. Apa yang engkau kurniakan kepada kami. Betul tak? Kita minta berkat. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Jauhkan kami daripada azab api neraka. Bismillah ala barakatillah. Makanlah. Tak salah. Okey, tuan-tuan. Itu penghabisan. Pasal ada persoalan itu hari. Tanya dengan saya. Boleh tidak? Saya kata boleh. Bacalah. Tuhan akan berikan ganjaran. Ya, pada kita. Semalam pun ada satu soalan pada saya. Saya ngajar dekat mana. Ini masalah ada suruh-suruh dah tak boleh semayang tahiyatul masjid. Itulah. Pun saya pun tak faham lah. Ya. Sedangkan surau itu kita dah berikan dia sebagai masjid. Boleh buat Jumaat. Kenapa tak boleh sembahyang tahiyatul masjid? Ya, saya tak faham lah. Saya kata buatlah. Yang memberikan ganjaran bukan manusia, tapi ialah Allah Subhanahu Wa Taala.
buatlah. Ya, kalau kita nak sembahyang bukan kerana manusia, bukan kerana manusia suruh, bukan kerana itu, bukan ini, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak membesarkan Allah, nak membesarkan tempat sujud kita. Saya ingat itu saja yang saya nak sampaikan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bertemu dengan malam bulan Ramadan ini yang mulia ini. Jagalah diri kita baik-baik, jagalah keluarga kita, tengokkan anak-anak kita supaya dapat menghayati bulan Ramadan ini dengan baik. Penuhkanlah masjid kita dengan ibadah, sama ada siang ataupun malam, itu tak salah. Lebih-lebih lagi pada malam hari, kita penuhkan masjid kita ini dengan bersemayang tarawih dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya, ataupun lepas semayang itu adakan majlis tadarus Al-Quran dan sebagainya, imam kita boleh bermimpin dan sebagainya. Tuan-tuan ya, jangan mari pertama tuan-tuan masjid kita ni penuh dengan orang sampai dekat pagau. Hari kedua tarik 3 sap. Hari ketiga tarik 4 sap. Sampai malam yang kemuncak tu, yang tinggi sekali itu, malam Lailatul Qadar, tinggal 4 saf. Tinggal 4 saf. Jangan. Maknanya, begitulah. Kalau tinggal 4 saf tu tuan-tuan, maknanya itulah orang yang konsisten dalam beribadat bulan Ramadan. Jangan besok tuan-tuan kira pula, ni lah orang yang, jangan gitu tuan-tuan. Diam aja tengok. Alamak, jangan cakap. Tengok aja tuan-tuan. Ini ustaz cakap macam tu. Inilah dia orang yang tinggal untuk beribadat, yang konsisten beribadat bulan Ramadan. Dia dapat syurga. Jangan tuan-tuan. Jangan. Dia siapa cakap? Ustaz cakap. Ustaz Rashid cakap. Sudah tuan-tuan. Jadi orang datang saya. Hari raya berdoa derun. Orang datang ke saya pula nanti. Ni payah dah jauh. Dia benda tu baca. Baca begitu sajalah. Mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan, memberikan hidayah, taufik, kekuatan kepada kita untuk menghadapi, untuk memikul tanggungjawab di bulan Ramadan yang besar ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna imanan fik wa yaqinan fi dinik. وارزقنا علما نافعا وفهما وذاكرة قوية إنك ربي الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم ولا حول ولا قوة إلا أنت سبحانك يا ربي أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم